Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani. Shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi wa hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah terafa'akan kesyukuran. Terima kasih kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung kitab Qaulut Tam fi Ahkamil Al-Ma'mum wal Imam. Masalah 177. Masalah ke 177. Sunat imam menunggu makmum yang lambat membaca. 75. Dah. Dah lah. Sungguh 176. Makmum diberi pilih mengikut di antara dua imam yang sedang berjemaah. Dah. Satu 21 hari bulan 21 hari bulan 9 hari 1. Ada tak? Dah lah. Ni ada catatan, ada ni. Video ada lagi ni. Saya tahu pakai baju warna apa lagi. Sebab tu benda ni tak boleh kona ada benda ni. Ni ada. Maknanya hari tu jangan lompat macam lompat syaitan. Kan? Tahu lah. Dah lah. Confirm. 177. Tapi nak boleh check memang nak dengar balik tunggu lah. Kalau kata kita check balik melompat ke nanti bulan depan kita undur lah balik. Sunat imam menunggu makmum yang lambat membaca. Tu dalam les semua cakap betul dah 177, betul dah 177 tu. Tengok dalam telefon. Yang dalam ni lagi lebih daripada yang luar. Tu betul dah. 1, 2, 3, 4, 5 orang dah cakap betul.
Ini dah mutawatir dia panggil. Ni kalau hadis ni sahih lah ni. Okey. Sunat imam menunggu makmum yang lambat membaca. Disunatkan bagi imam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Disunatkan bagi imam jika ia mengetahui keadaan makmumnya lambat membaca, bahawa menunggu ia makmumnya dalam qiyam hingga ia sempurna bacaan Fatihahnya. Ini bagi imam lah. Bagi imam hendaklah ia cakna, jangan sembahyang sendiri aja. Dia kena tengok, dia kena perhati yang belakang, makmum belakang. Maksud perhati makmum belakang ni bukan sekali perhati aja, perhati setiap rakaat, setiap kali lah, setiap saat lah. Perhati tu bukan perhati macam mana. Perhati tu dua tiga perkara lah boleh buat. Yang pertama, boleh dengar macam tapak kaki bunyi gitu, boleh dengar juga. Yang kedua, boleh tengok macam duduk macam ni, boleh nampak ujung-ujung sikit, ujung-ujung mata kan, boleh nampak. Perhati kat situ lah juga. Kalau dia tahu, ataupun memang dia dah tahu dah, oh pakcik ni ada kat belakang, imam dia kata, maka dia ni kena baca slow. Jadi kena perhati. Sunat, tak wajib tu, disunatkan bagi imam jika ia mengetahui. Mengetahui ni macam mana? Mengetahui ni boleh daripada tapak kaki, masa contoh dia masuk dung 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 dung, itu bunyi lah. Kalau sujud je, kita dah sujud, lepas tu subhana rabbiyal a'la bihamdi subhana rabbiyal, gergung baru sampai. Kalau kata kayu, kalau simen tak ada bunyinya. Contoh gitulah, mengetahui dengan apa-apa keadaan sekalipun. Makmum dia asal lambat ni. Okey? Sunat bagi imam lambat baca, sebab makmum tadi lambat baca, slow. Sunat bagi imam bahawa menunggu ia makmumnya. Sunat tunggu. Secara umumnya bukan dalam qiyam, dalam apa keadaannya, kalau dia tahu makmum tu lambat, dia sunat tunggu. Lambat dalam beberapa perkara. Pertama, lambat nak masuk, lambat nak masuk sembahyang. Nampak dah berjalan, bunyi pintu terbuka, bunyi basuh kaki. Kalau kat sini bunyi basuh kaki, tempat lain tak bunyi sebab dia duduk kat luar, nak bunyi macam mana basuh kaki tu. Bunyi pintu tertutup, bunyi anak kunci, ceng gitu. Bunyi apa lagi? Bunyi-bunyi macam tu, sunat tunggu. Dalam keadaan mana sunat tunggu? Jika imam tadi sedang berdiri macam nak baca surah, mungkin baca surah panjang sikit. Kalau tengah baca surah yang panjang, tambah lagi 1-2 ayat. Kalau baca surah yang memang surah pendek ni, nak tambah ayat apa? Takkan nak tambah surah tu lagi kan? Tak boleh buat apa lah tu. Apa lagi ya? Tunggu. Jadi tunggulah makmum tu. Kesian je. Daripada suruhan umum. Suruhan ni suruhan umum. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tu umum je. Berbantu-bantu perkara keimanan, kebaikan dan takwa. Antara perkara takwa adalah sembahyang. Antara takwa juga adalah kalau dapat rakaat tu, dapat semua rakaat, bukan masbuk. Kalau masbuk pun, masbuk 1 rakaat je tambah, ataupun 2 rakaat tambah, ataupun 3 rakaat. Itu maksud perkara baik. Daripada sembahyang masbuk, sepatutnya masbuk dia 2 rakaat. Maknanya nanti Imam Salam tambah 2. Oleh kerana imam ni tunggu, lepas ni dia cuma tambah 1 aja. Biasanya kat mana? Dekat rukuk lah. Tunggu kat rukuk. Ataupun dekat sujud terakhir boleh juga, ataupun dekat tahiyat akhir. 3 tempat. Kalau dari sudut memberi peluang pada makmum untuk dapat rakaat, 3 tempat aja. Pertama, empat tempat. Pertama, ketika berdiri tu, tengah baca surah tu, perasan tu baca panjang sikit. Itu pun kalau baca surah panjang lah, yang boleh tambah. Kalau yang habis dah tu, dah walam yakul lahu kufuwan ahad, tak tambah benda lagi, habislah nasib dia lah. Okey, kalau baca surah panjang, tambah 1-2 ayat lagi. Sebab tahu dia baru nak sampai lah, dia baru nak ni, atau dia baru nak masuk.
supaya dia kalau masbuk, kalau dia dapat rakaat, dia tak jadi masbuk. Dia sempat baca Fatihah ataupun dia dapat rukuk, tak kisahlah, tunggu kejap. Yang penting ada kebaikan dengan tunggu tadi. Ataupun tengah rukuk, Subhana rabbiyal azim tu ada tambah, nanti dia sebut tambah sampai 6 kali. Dia sebut 6 kali Subhana rabbiyal azim. Tunggu di situ, 2 dah tempat. Tunggu juga di sujud terakhir. Itu pun samalah kalau bunyi tahu macam makmum tu baru nak sampai ke apa. Dan yang terakhir tunggu dekat tahiyat akhir. Fil alamin innaka hamidum majid. Rasa macam dia nak sampai, tunggu di situ. Itu dari sudut tunggu imam daripada makmum daripada tak semayang nak ke semayang. Tunggu pula dalam semayang tu sendiri apa pula? Imam dalam semayang, makmum dalam semayang. Bagi makmum yang lambat bergerak, lambat baca, lambat bergerak, lambat membaca, dan imam tahu. Macam ni dia tahu tu, ikutlah. Kalau tak tahu, nasib lah. Dia tahu. Mungkin pergerakan, mungkin bunyi, mungkin dapat tengok ujung-ujung mata, ataupun itulah. Okay? Mungkin dah tahu dah, memang gitu, memang kenal lah pakcik ni. Daripada kecil dia dah kenal lah. Jadi mesti dia jadi imam tu, slow sikit, kesian sikit belakang. Macam tu. Mungkin sebab dia memang sebab kesihatan dia lutut ke apa sakit. Mungkin juga dia jenis baca lambat, maka tunggulah. Mungkin juga dia sakit, accident macam tu, dah tahu dah dia ni susah nak sujud, jadi tunggu. Sunat, tak wajib, sunat tunggu. Jadi banyak tunggu. Yang pertama, tunggu makmum nak masuk ke dalam sembahyang supaya dia dapat rakaat. Kenapa tunggu dekat tahiyat akhir? Sebab supaya dia dapat jemaah. Supaya dapat berjemaah. Kenapa tunggu dekat rukuk? Sebab supaya dia dapat rakaat. Ya. Okay? Kenapa tunggu dalam semayang, yang makmum dalam semayang, imam pun dalam semayang? Sebab nanti kalau tidak, asyik dia ketinggalan aja lah. Dia nak turun sujud tu lambat, kita laju Allahu Akbar, dia baru nak sampai Allahu Akbar. Kita baru nak, dia pun duduk Allahu Akbar. Dia jadi asyik berlawanan aja. Kesian aja. Macam itulah. Sunat lah, tak wajib. Itu pun kalau tahu. Dan kalau tunggu dalam qiyam tu, apabila jenis baca lambat dalam masalah Fatihah, kalau imam tu tahu, mungkin dia dengar. Kalau imam dengar dah makruh dah makmum tu. Macam mana imam boleh tahu? Dia bagi contoh yang tu, bahawa menunggu makmumnya, imam tunggu makmum di dalam qiyam, dalam berdiri, hingga ia makmum sempurna bacaan Fatihahnya. Itulah macam mana nak tahu. Itu je lah. Dapat tahu daripada 2 cara. Pertama, dengar sendiri, makmum tadi baca. Mungkin makmum tu belakang imam je lah kot. Takkan dengar suara boleh dengar. Apa makmum makruh dah makmum tu. Ataupun satu lagi, imam tu memang tahu makmum ni jenis lambat, memang dah tahu dah. Demikian juga disunatkan bagi imam memanjangkan tasyahud. Ini saya sebut tadi. Memanjangkan tahiyat akhir hingga selesai ia makmum daripadanya. Selesai makmum baca tasyahud akhir pun tunggu juga. Walaupun makmum tadi bukannya masbuk, makmum tadi bukannya nak dapat, makmum tadi baru masuk. Itu satulah. Tunggu juga, takut-takut dia tak dapat berjemaah. Tapi kalau makmum tengah baca tahiyat, imam pun tengah baca tahiyat akhir, pun sama juga. Jika tahu, imam tadi tunggulah. Sebab walaupun bila imam salam, makmum tadi boleh baca je, tak ada masalah. Sebab bukannya ketinggalan rukun fi'li daripada imam pun, rukun qauli tak ada masalah. Imam salam, makmum boleh baca terus. Walaupun begitu, sunat tunggu juga. Sunat tunggu juga. Tunggu dengan maksud memanjangkan bacaan. Bila sebut tunggu, imam tunggu makmum, bukan diam baca. Kalau subhana rabbil a'la, panjangkan lagi. Kalau subhana azim, panjangkan lagi, lebihkan bilangan. Kalau tengah baca surah, panjangkan surah. Bukan duduk diam tunggu, bukan. Dalam sembahyang hanya ada 2 je. Membaca Fatihah, membaca ayat Quran, atau membaca wirid, zikir. Membaca ataupun mendengar. Selain daripada dalam sembahyang buat selain daripada 2 ni makruh. Dalam sembahyang makmum ke imam sama je. Dia mesti membaca atau mendengar.
Selain daripada itu makruh. Jadi imam membaca, makmum dengar, okey. Imam duduk diam, makruh. Makmum duduk diam, makruh. Duduk diam dengan maksud tidak membaca dan tidak mendengar. Makruh terus. Tak kisah dekat mana pun. Sebab dekat rukuk, dekat i'tidal, dekat sujud, tak kira dekat mana pun. Makruh. Sehingga kan ulama letak imam yang nak tunggu sekejap makmum tu kan. Nak tunggu sekejap bagi makmum, bagi can makmum baca Fatihah sama ada sampai habis ataupun separuh atau sikit lah. Makmum tengah malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru imam baca bismillah dan baca surah. Nak bagi ni sikit. Kan duduk diam tu sekejap, berapa saat tu? Mungkin 5 saat kot. 5 hingga 10 saat. Ada yang tunggu sampai 25 saat. Diam je imam. Nak bagi makmum habis Fatihah. Tak ada masalah. Semua boleh. Nak tunggu 25 saat, 26, 27, 30 saat. Supaya makmum habis baca Fatihah, baru aku nak baca surah. Pun boleh juga. Sunat juga. Ataupun separuh. Makmum dah agak-agak, makmum ni baca separuh dah ni. Barulah imam baca surah. Baca surah. Jadi pun boleh. Boleh juga. Imam terus baca. Waladhdallin amin. Tarik 2-3 nafas, baca terus. Pun boleh juga. Cuma yang sunatnya tunggu. Tunggu sekejap. Masa tunggu tu imam duduk diam, makruh juga. Ulama sebab bincang macam tu sekali. Habis tu nak buat apa baca kat situ? Nak baca apa dekat situ? Yang duduk diam tadi tu tunggu makmum sama ada tak kisahlah 20 saat ke, 25 saat ke, 10 saat ke, 5 saat ke. Cuma setakat nak ambil 1-2 nafas tak payah baca, tak sempat baca apa pun. Yang agak tunggu agak ni sikit. Ulama kata baca, kalau nak baca surah panjang, baca 2-3 ayat sebelum tu. Kalau baca surah-surah panjang, nak mula ayat berapa? 135. Baca ayat 133 secara sir perlahan. 133, 134, 135 tu kuat. Kalau nak baca surah pendek, baca surah sebelum. Nak baca apa? Wadduha, baca surah sebelum tu. Lepas tu baru baca Wadduha. Begitulah. Maknanya dalam sembahyang tak ada diam. Dia ada membaca ataupun mendengar. Okey, itu maksud menunggu tu. Demikian juga disunatkan imam memanjangkan tasyahud. Sama juga. Hingga selesai ia makmum. Imam tadi bukan fil alamin innaka hamidum majid. Tunggu je. Bunyi makmum duk baca. Imam tunggu. Makruh lah balik. Baik bagi salam habis tu baca lagi lah. Baca doa ke, baca ulang yang sama ke, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ke, ulang itu je. Tu doa, tak ada masalah ulang. Atau baca doa-doa panjang, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu sampai habis ke. Baca doa-doa kita sendiri ke, doa-doa sendiri, janji bahasa Arab. Baca. Kalau tidak, tunggu tu sunat, dalam masa yang sama makruh kerana duduk diam hingga selesai daripadanya. Dan memanjangkan sujud dan rukuk jika ia mengetahui makmumnya lambat bergerak hendak bangun bersamanya. Samalah juga. Jadi bukan makmum nak masuk sembahyang, bukan. Makmum dah sembahyang tapi dah tahu dia jenis lambat gerak, sama ada melihat ujung-ujung mata kat belah tepi sana, ataupun memang dah tahu pakcik ni memang lambat. Jadi pakcik ni ada, aku nak sembahyang lambat sikit. Bukan sembahyang lambat, bergerak tu lambat. Sembahyang macam biasa je. Masa sujud tu bergerak lambat. Allah slow je. Lambat. Okey. Sunat. Dapat kita faham kat sini. Imam dia kena tahu kat belakangnya dia apa. Dia kena peka. Kalau ikut pengalaman saya lah, ada imam yang dia tak peka. Pekak. Kasar bahasa. Sakit hati. Sebab apa? Kita okey, kita faham. Kita boleh lagi tarik nafas, baca Fatihah satu nafas. Boleh lagi. Ujung-ujung ujung-ujung nyawa. Lin tu kadang-kadang lin. Boleh gitu lah. Boleh lagi. Sebab imam. Tapi yang lain-lain tu ada. Dekat negeri, mana-mana negeri pun ada. Kat Kuantan pun ada kot. Dia peduli apa?
Aku imam kan, aku driver. Aku nak bawa 120 km sejam, aku punya pasal lah. Aku nak bawa 80 km pun aku punya pasal lah. Aku nak bawa slow je, 30 km sejam, aku punya pasal. Aku driver. Kau nak cepat dan lambat, kau lah jadi driver. Macam tu perangai. Ada, dia tak peduli. Padahal dia pun katalah rakaat ketiga, rakaat keempat kan. Waladdallin. Imam ni rakaat ketiga, rakaat keempat kan tak bunyi kan. Waladdallin. Dia tak peduli, makmum tadi dinas bunyi. Kadang awal-awal tu boleh dia kuat sikit kan, tak boleh nak ni. Dinas. Dia bunyi ihdina tu, makmum belakang dia. I don't care. Allahu akbar. Kadang-kadang bunyi siratal ladzina, bunyi lagi makmum kat belakang. Ataupun tak pun bunyi macam lebah tu. Baca sini tak tahu baca apa kan. Maknanya tengah baca lah. Aku tak peduli. Ada. Tahu lah. Pertama, kalau dia baca terlalu cepat, imam tadi, sebab dia dah bangun awal daripada makmum, dan dia baca cepat sangat, mungkin bawah 20 saat, 18 saat, 16 saat, dan dia rukuk, makmum tadi tak belajar, dan dia menghabiskan Fatihah dia. Ketika imam bangun, baru makmum tu rukuk untuk selisih rukuk, makmum tadi tak dapat rakaat. Pada rakaat ketiga, rakaat keempat lah saja ni. Imam tadi baca laju, kita ambil 16 saat. Dah lah dia bangun awal daripada makmum. Dah imam mestilah bangun awal daripada makmum. Kat situ tu dia dah cepat daripada makmum 3 saat dah kat situ. Tambah dia baca 16 saat. Mana tolak lagi. Dia berdiri dengan makmum, bila makmum berdiri daripada sujud ni, daripada duduk, di antara duduk tahiyat awal ataupun daripada sujud rakaat ketiga dan rakaat keempat ni, dia naik je, makmum naik je. Pak, imam dah nama naik lah. Makmum naik je. Pop. Kedudukan makmum tadi, berdiri dengan imam tadi, mungkin dalam 13 hingga 15 saat. Memang makmum tak sempat. Dan memang makmum tu masbuk. Tapi orang tak pernah belajar, dia tak tahu itu jadi masbuk. Dia masbuk benda rakaat ketiga dah. Aku daripada awal, imam takbir, aku takbir. Masbuk ni, imam salam tambah rakaat. Dia tak kerti. Dia faham yang tu. Jadi bila imam naik, makmum tadi masbuk. Bila makmum tadi siratal ladzi, imam dah rukuk. Makmum terus baca waladdallin amin. Imam sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Okey. Makmum ni tak dapat rakaat. Jadi bila imam salam, makmum tadi kena tambah satu. Walaupun makmum tadi dia yang qamat. Imam takbir terus dia akan takbir. Tapi bila imam salam dia kena tambah satu. Itu kalau rakaat ketiga. Kalau rakaat keempat pun jadi gitu, dia kena tambah 2. Pelik 6 rakaat dia ni sembahyang. Bukan dia qamat tadi. Dia qamat. Macam ni dia pula tambah jadi macam 6 nampak. Masbuk. Menyebabkan imam yang tak peduli kat makmum tadi, dan makmum pun satu hal juga tak belajar, maka makmum tadi batal sembahyang. Tapi dia tak tahu. Sebab imam salam dia salam. Kerana kesenangan dia kena tambah rakaat. Kerana dia masbuk yang berlaku pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kita dah belajar kat sini lah. 3 tahun lepas, 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Kan? Kitab nama kitab tu Bahjah Mardiyah. Lama kita bahas tu. Saya rasa dalam 10 ataupun 12 kali baru khatam bab muafiq masbuk. Nama kitab tu Bahjah Mardiyah, duduk di belakang kitab Muniyatul Musalli. Ada beberapa helai tu. Dia tak belajar. Maka makmum tadi, oleh kerana imam tak salah dari sudut syarak, engkau pandai nak jadi makmum, kau kena mengaji lah. Ya, tak kesian ke? Tu je nak tanya. Tak kesian ke? Kat makmum. Ada. Dekat konten ni ada. Laju la ilaha illallah. Apa benda tak pergi mana tu. Tapi nampak lepas wirid kan, wirid panjang, baca doa panjang. Lepas tu time belajar dia pergi duduk. Bukan nak balik rumah ke, anak bini nak beranak ke, bukan. Duduk kat situ juga. Dia wirid panjang lah wirid. Betul, subhanallah, panjang lah. Bukan wirid pendek. Duduk Astagfirullahaladzim 3 kali, Al-Fatihah, baca doa. Pendek je belah. Bukan. Ini baca doa panjang. Subhanallah, subhanallah. Tambah sikit je lagi. Bukan minit-minit, saat aja. Tambahlah 5 hingga 6 saat masa berdiri rakaat ketiga, rakaat keempat. Campur-campur dua adalah 10 hingga 15 saat. Tambah 10 hingga 15 saat aja. Lah kali duduk kat luar juga tu saja. Oleh kali baca wirid, tolak satu wirid. Sebab nak masa tu. Tapi tak tahulah, dia tak peduli pun. Kesian kat makmum. Memang kesian.
Tapi tak boleh salahkan 100% lah. Sebab makmum dia kena belajar, imam pun kena belajar. Dan ianya sunat tak wajib. Sebab tu dia sudut awal-awal. Dan sunat bagi imam, bukan wajib. Cuma saya cerita dari sudut kesian. Kesian. Yang makmum sentiasa ketika, kalau kita perhati, yang makmum sentiasa ketinggalan macam ni time mengaji, time belajar pun dia boleh keluar. Dia tak ada. Imam pun time belajar pun dia keluar. Jadi elok. Elok memang sesuai. Aduh, hai. Al-Imam Tirmizi telah menaqal dalam sunannya, Sunan Tirmizi, daripada sebahagian ulama, iaitu disunatkan bagi imam bertasbih 6 kali. Sunat tak wajib, 6 kali di dalam rukuk dan sujud, supaya makmumnya sempat bertasbih 3 kali di belakang. Ini bukan cerita nak masuk tak dapat rakaat, tak dapat rakaat, dapat jemaah, tak dapat jemaah, bukan. Ni dah sembahyang lah. Kalau imam tu buat macam biasa, makmum tadi sentiasa kena kejar, sentiasa ketinggalan. Imam dah sujud, makmum baru nak sujud. Imam duduk di antara 2 sujud, makmum baru sampai ke sujud. Makmum baru angkat kepala, imam dah sujud yang kedua. Tu je, kerja lambat gitu je. Kesianlah je tu, semayang pun tak comel lah. Kalau kita tengok semayang jemaah macam tu tak comel. Ada yang ikut, ada yang lambat, ada yang gitu, tak cantik. Bukan tak sah, tak cantik. Jadi sunat bagi imam tadi, tunggu. Jadi tasbih berapa kali? 6 kali. Kita biasa dengar ganjil lah. Ni 6 kali. 6 dapat kat mana? 3 kali tu kali 2. 3. Yang kita tahu sunat tasbih 1, 3. 1 tu boleh lah sekurang-kurang. 3 tu sunat. 5, 7, 9, 11 maksimum. Lebih daripada tu boleh jadi makruh dah. Jika lebih daripada 11 kali. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil azim. Yang ini tidak, bagi imam dia special. Dia bukan ganjil, dia genap, iaitu 6 kali. Jika dengan dia baca 3 kali, makmum tak sempat baca 3 kali. Kalau dia baca 3 kali, makmum sempat juga baca 3 kali, tak ada masalah. Dan imam boleh baca 3 kali, dia letak wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, makmum subhana rabbiyal a'la saja, sempat. Tapi kalau imam subhana rabbiyal a'la subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, Allahu akbar, makmum biasa dapat 1 atau 2 saja. 1 lagi macam mana? Makmum pun nak kekal subhana rabbil a'la. Jadi ketinggalan dah 1 saat dekat situ, 2 saat dengan imam. Baru dia nak naik, rabbighfirli warhamni wajburni, imam dah pula turun. Sentiasa kejar tu. Saya kejar, tak comel. Gitu je lah, tak comel. Jadi kalau boleh, imam tunggu. Jika dia tahu makmum tadi tak sempat, maka berapa kali? 6 kali. Lagipun imam bangun dulu daripada makmum. Masa dia bangun tu dia dah untung beberapa saat dah. Kalau dia baca mungkin boleh baca 1 atau 2 kali kan. Logik lah kan. Masa nak rukuk tu, okay, imam ni Allahu akbar, sub tu makmum baru gerak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dah 2 kali dah. Imam, makmum baru sampai. Imam subhana rabbil azim wa bihamdi yang ketiga, makmum baru yang pertama. Jadi kalau imam baca 6 kali cantik. Tapi bergantung pula pada kelajuan imam baca. Kalau imam baca slow, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu 3 pun dah cukup dah. Dia bergantung kelajuan juga. Okey. Rukuk dan sujud supaya makmumnya sempat bertasbih 3 kali di belakang. Dan berkata Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i cakap dalam Kitabul Allah, kitab saja. Saya tak pernah baca kitab Pernah pegang, pernah belek, pernah tengok, pernah tidur. Maksud tidur pegang. Baca tak pernah. Baca pernah, belajar tak pernah. Baca je lah, faham ke tak? Memang kitab unggul lah. Pernah pegang, pernah belek, pernah baca tak faham benda. Tapi tak pernah belajar, betul-betul belajar lah syarah-syarah yang sebetul. Kitab
Berkata Imam Syafi'i dalam Kitabul pada pendapat saya tu siapa Imam Syafi'i? Ada baiknya pada setiap hal bagi imam bahawa menambahkan tasyahud, tahiyat, maksud tambah tasbih, tambah doa-doa lagi lah, memanjangkan. Dan tasbih, subhanallah, subhanallah azim, tambah lagi. Dan bacaan surah, panjangkan sikit surah. Panjang mana? Sekadar barang yang boleh memberi peluang kepada makmum-makmum yang berat lidahnya untuk menghabiskan bacaan yang wajib atasnya. Kalau yang wajib atasnya ada dua je, Fatihah dengan tahiyat akhir. Jadi manjangkan yang itu. Jadi manjangkan tahiyat akhir, tambah dengan kama sallaita ala Ibrahim tu sunat, tambah dengan doa sikit. Cantik comel dah tu. Ini tak ada masalah kot. Kalau Fatihah, bacalah surah yang sama, sekurang-kurang sama panjang dengan Fatihah tu. Itu pun sama juga. Jika imam lepas waladhdallin Nabi baca terus. Kalau dia bagi peluang dalam 20 saat setelah imam amin, dia bagi peluang 20 saat dekat makmum untuk baca Fatihah, kemudian dia baca inna ataina ke kulhu pun tak ada masalah. Pendek je tu, pendek tapi dia bagi masa. Okey? Atau lebih sikit lagi cantik, imam tadi lebih sikit supaya makmum yang berat lidah ni jadi slow baca bismillahirrahmanirrahim, jenis berat lidah. Ataupun berat lidah nak masuk giar payah, dah masuk laju bismillah, dia lambat nak masuk giar, gitu juga. Ia juga jadi nak bagi peluang kat dia, nanya kat dia, tak masuk giar, bagi dia peluang. Dan kalau boleh, kalau dalam bacaan surah agak-agak makmum tadi lepas baca Fatihah, dia dapat dengar imam baca surah sikit, 1-2 ayat, comel. Itu pun agak-agak, dia kata lebih sedikit supaya makmum tadi adalah dengar juga imam baca surah. Demikian juga ada baiknya bagi imam melambatkan bacaan dan turun dan naik dalam sembahyang tu, supaya sempat diikuti oleh makmum yang tua. Dia kata elok juga jangan bergerak laju. Jangan bergerak laju, biasa relax normal. Jangan bergerak laju. Sebab orang tua dia bergerak slow motion, relax bergerak. Orang muda laju. Janganlah bergerak laju. Sebab apa? Walaupun tak ada kena-mengena dengan rakaat, tapi tadilah tak comel jadi sembahyang tu. Asyik kena kejar imam je. Meraihkanlah orang tua. Dan lemah, orang yang lemah-lemah, meraihkan orang lemah. Dan yang berat badannya, yang jenis lebih kilogram, 120 kilogram, dia susah sikit nak bangun apa semua. Jadi bagilah, raihlah dia. Selanjutnya berkata Al-Imam Syafi'i, maka jika ia imam tidak memperbuat demikian, maksudnya dia tak peduli, aku jadi imam, mu ikut. Kau peraturan makmum belajar sendiri, bukan aku makmum, aku imam. Dan tak pernah peduli pun dekat makmum kat belakang. Tak pernah dengar pun makmum tengah baca Fatihah lagi tak habis rakaat ketiga, rakaat keempat, bunyi lagi, imam rukuk aja. Tak peduli pun. Bila makmum tadi bangun, imam tadi bangun, makmum tu slow je bangun. Aku tunggu dekat atas. Aku tunggu di atas. Tak peduli pun. Apa hukumnya? Tidak memperbuat demikian. Hanya ia melakukan perbuatannya dengan secara ringan. Dia buat macam biasa dia buat je, tak peduli kat makmum kat belakang. Maka aku berpendapat makruh perbuatan itu. Imam tu makruh. Poin dia satu je. Imam, perhatilah makmum sama sedaya mungkin. Dan biarlah imam tu bagi makmum tu sempat baca Fatihah. Biarlah sempat baca tahiyat sampai habis, salam sama-sama. Biarlah gerak sama-sama. Imam gerak je, makmum gerak. Tu je poin dia. Jangan biar terkejar-kejar. Makmum tadi terkejar-kejar. Jangan biar makmum tadi
Asyik tak sempat baca Fatihah sebab imam tu laju. Itu aja. 178. Hukum imam sembahyang Jumaat memberi salam luar waktu. Ini tak jadi kat kita ni. Baca laju-laju je lah. Ada tak? Pernah tak sembahyang Jumaat kalau pukul 4.20 asar, 4.20 asar, sembahyang Jumaat pukul 4.10 minit. Ada tak? Tak ada. Ada tempat-tempat lain mungkin ada lah. Hukum pun ada. Apabila imam memberi salam daripada sembahyang Jumaat di luar waktunya. Imam bagi salam sembahyang Jumaat pada waktu asar. Dah masuk asar. Bunyi tat-tat-tat, tat-tat-tat, dia buat Assalamualaikum warahmatullahi. Lambat sembahyang Jumaat. Dia boleh jadi macam ni apabila tempat tu cukup-cukup 40 orang. Mustautin. Orang bermukim mungkin ramai, mungkin 100-200 orang. Tapi orang yang mustautin yang boleh dikira 40 orang cuma ngam-ngam, cukup-cukup 40. Jadi apabila tak cukup 40, ada 39 orang pada pukul 1:30 petang, adakah boleh sembahyang zuhur? Tu hukum. Ada 39 orang. Tengok orang datang. Itu tak boleh kira. Tengok lagi orang datang. Tak boleh kira. Sebab dia bukan mustautin, dia cuma bermukim saja. Dia cuma datang situ untuk kerja, duduk situ 30-40 tahun, lepas tu nanti nak balik kampung. Senang cerita dia tak boleh kira lah. Itu bab lain lah. Itu kena mengaji bab solat Jumaat lah. Bukan 40 orang tu main kira semua orang. Mana boleh. Yang 40 tu hanya syaratnya mustautin dan ahli salah. Dia tak boleh kira 40 je untuk mengesahkan Jumaat tu. Tapi kita kira 1, 2, 3. Okey, ada 40 orang dah. Mana boleh gitu. Tak sah. Jadi apabila dia tengok 39 aja yang boleh kira, yang beratus-ratus lagi semua tak boleh kira. Soalannya, dah pukul 2 dah tunggu ni. Tak mari-mari. Adakah boleh sembahyang zuhur? Tak boleh. Tak boleh. Pukul 3. Adakah boleh sembahyang zuhur? Ada 39. Tak boleh. Sebab biasa ada 40. Sekarang tak ada. Kenapa tak ada? Kena tahu dulu. Saya pernah pergi sembahyang dekat apa nama tempat tu, Merapuh gitu. Masa on the way daripada KL ke Kelantan. Tak ingat apa nama, lebih kurang macam Merapuh itulah. Dan masa time tu tengok dekat pukul 1 masuk ke dalam sikit lah. Untuk cari sembahyang Jumaat. Tengok tak macam surau Jumaat, macam surau. Adalah orang dalam, saya rasa dalam 50-60 orang lah sembahyang Jumaat tu. Kita nak sembahyang Jumaat tu nak belah sambung perjalanan. Tengok dah 10 minit waktu masuk dah. Tahap azan, lepas azan sembahyang sunat dah 10 minit dah. Lepas sembahyang sunat tu dah 10 minit. Tahap mula-mula lagi. Setengah jam. Puas zikir, tak tahu zikir benda. Apa ni? Dekat pukul 2. Tak mula-mula lagi. Lepas pukul 2 tu, imam daripada dalam pejabat kat belakang tu dia keluar. Panggil seorang, 2 orang, keluar, duduk bercakap dekat tangga. Tengok benda lah pula. Cakap. Lepas tu seorang ni naik motor, start motor, belah. Yang imam tu tunggu je. Rupanya dia belah pergi mana tau? Dia pergi rumah orang yang seorang, tak cukup seorang rupanya. 39 aja. Dia pergi cari rumah. Sampai 20 macam tu. Minta maaf, makan nasi, lapar perut kata. Allah, kita panah. dah tahu dah cukup 40. Sebab dia ada 40 berapa saya tanya imam tu. Rasanya 42 ada. Lebih lah juga. Tapi kebetulan pada minggu tu 2 orang tu dia memang cakap seorang nak pergi rumah cucu dia, seorang tak boleh datang. Adalah dia dah beritahu awal lah. Jadi cukup 40 lagi. Dah cukup dah 40, masih lagi okey. Tiba-tiba dah tahu macam tu, janganlah buat hal lain. Tapi maksud tak ada grup WhatsApp lagi. Kalau ada grup WhatsApp senang. Grup 40 solat Jumaat. Kalau lambat je, weh cepat sikit. Aku pun lapar perut. Lepas sembahyang baru makan. Dulu tak ada lagi. Saya tak ingat tahu bila. Masa belajar dulu. Kalau ada sekarang grup WhatsApp senang lah.
Jadi bila macam tu, tunggu. Sehinggalah lagi 10-15 minit sebelum asar. Lepas pada tu, masa nak khutbah pendek-pendek gitu, sembahyang Jumaat. Sembahyang tiba-tiba terlebih dah. Tu mungkin boleh jadi macam tu. Terlebih lah. Masuk je asar, salam. Maknanya salam tu dalam asar lah. Macam mana jadi? Maka luputlah Jumaat tu. Jumaat habis. Yelat. Tak boleh pakai. Okey? Habis. Jumaat habis. Bukan batal sembahyang. Jumaat yang batal. Sembahyang tak batal. Bila imam salam di luar Zuhur, masuk-masuk waktu asar, Jumaat batal, sembahyang tak batal lagi. Dan wajiblah atas mereka itu qada Zuhur. Apa maksud qada Zuhur? Sebagai membina, bukan sebagai memula. Membina maknanya sambung, bukan batalkan sembahyang Zuhur balik. Bukan. Sambung. Itu maksud batal Jumaat, qada Zuhur. Istilah panggil qada, sebenarnya bukan qada. Bertukarlah Jumaat tadi jadi Zuhur. Macam tu. Macam makmum imam rukuk rakaat kedua sembahyang Jumaat. Makmum kata dang lagi ni. Baru takbir, baru nak rukuk je imam sami Allahu liman hamidah. Allah selisih atau tak dapat rukuk. Rakaat kedua, imam rakaat kedua. Lepas tu imam tahiyat akhir, makmum tahiyat akhir. Imam salam, makmum tadi tambah 4. Apa maksud dia? Batal Jumaat, bertukar jadi Zuhur automatik. Sama. Yang ini batal Jumaat, bertukar jadi Zuhur automatik dengan maksud tambah je. Tambah 2 rakaat. Yakni terus tambah 2 rakaat sebagai qada. Bukan bolehlah kena qada. Sembahyang Zuhur tanpa memulakan takbiratul ihram. Jangan takbir pula. Terus aja masuk, lepas tu rakaat ketiga, rakaat keempat. Dan jika masalahnya makmum tak, bila imam assalamualaikum, bukan fil alamin innaka hamidum majid, Allah dah masuk asar. Imam tadi Allahu akbar, berdiri. Makmum lah, apa hal pula berdiri ni? Subhanallah. Memang masalah. Memang jadi huru-hara lah kat belakang tu. Makmum pun apa benda, salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makmum yang salam semua batal dan kena qada. Kena qada Zuhur. Itu baru nama qada. Yang ni tak nama qada. Qada Zuhur. Sebab apa saya kata tak nama qada? Sebab makmum tadi sembahyang, jika makmum tu bukan makmum silap. Jika sembahyang itu dapat 1 rakaat dalam waktu, namanya tunai. Jadi dalam ni dapat 2 rakaat dalam waktu, iaitu 2 rakaat asalnya Jumaat, akhir sekali jadi Zuhur, tapi tetap dapat juga 1 rakaat, lebih 1 rakaat. Kan kita mengaji kitab kifayah kan kifayah sebut kan, jika dia sembahyang, okey, ini bukan sembahyang lain pun sama, lagi 3 minit nak habis waktu, kita ambil sembahyang Zuhur, nak habis Zuhur, nak masuk asar. Ni bukan sembahyang hari Jumaat, hari biasa, hari lain. Jadi dia pun sembahyang 3 rakaat tu, dia cuma dapat buat 2 rakaat aja. Masuk rakaat ketiga dah masuk asar, dia tunai, kira tunai sebab dapat 1 rakaat. Tapi berdosa sebab ketika dia takbiratul ihram, masa yang ada tak cukup untuk sembahyang Zuhur, maka dia cuai dan melambatkan sembahyang. Walaupun dia berdosa kerana dia takbir tu cuma cukup 2 rakaat aja, 3 minit 2 rakaat aja cukup, maka dia dah berdosa kerana melambatkan sembahyang sehingga terkeluar daripada waktunya. Tapi dari sudut status sembahyang adalah tunai sebab dapat 1 rakaat. Kan kita dah bincang dulu ni kan, kita kifayah tu. Jika dia dapat masa, contohnya sembahyang Zuhur 5 minit sebelum habis waktu, sebelum masuk asar, dia takbir.
Kemudian dia baca panjang. Satu rakaat pun tak dapat. Dia tengah baca surah tu dah masuk dah asar. Lama dia berdiri baca rakaat pertama. Sedangkan kalau dia sembahyang buat yang wajib-wajib, sempat je dia habis untuk 4 rakaat Zuhur tu. Tapi adakah wajib untuk cepat-cepat macam tu? Tak wajib. Boleh dia baca sunat-sunat. Dia pun baca sunat-sunat. Dia baca sunat, akhir sekali baru rukuk, baru yang tidal aja. Dah masuk asar. Sedangkan kalau dia buat yang wajib-wajib memang sempat. Sebab dia solat 5 minit sebelum habis waktu. Akhir sekali bermakna dia tak dapat walaupun 1 rakaat dalam waktu. Maka solat tu bertukar jadi qada automatik, tapi tak berdosa. Kan? Dah cerita kan sebelum dalam kitab kifayah. Jadi maknanya bukan nama qada sebab dia dapat 2 rakaat dalam waktu. Namanya tunai. Tapi tak apalah disebut qada pun okeylah. Okey? Dan jika imam memberi salam di dalam waktunya. Kalau imam bagi sembahyang dalam waktu. Tadi imam bagi salam waktu asar. Dah habis waktu, ini dalam waktu. Dan sebahagian makmum memberi salam di luarnya. Di luar waktu. Oh, maknanya imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Hey. Ataupun salam yang kedua lah. Salam pertama tak boleh, salam kedua situ. Assalamualaikum warahmatullahi imam. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi. Lambat sikit. Ada 1 saat. Maknanya tek bunyi tu maksudnya masuk asar lah. Bukan bunyi tu penting. Yang penting tu masuk asar. Okey. Lepas tu makmum tadi ada yang sempat salam. Ada yang tak sempat. Salam pertama salam kedua tak kira. Salam kedua sunat. Ni salam yang pertama. Ada makmum sempat salam pertama baru masuk waktu asar. Ada makmum yang baru nak dah masuk asar. So macam mana? Jika imam beri salam di dalam waktunya dan sebahagian makmum memberi salam di luar waktu. Jika bilangan mereka 40, bilangan mereka yang imam campur makmum yang sempat salam dalam waktu zuhur tadi tu, tak masuk asar lagi, 40 dan ke atas, maka sahlah Jumaat. Baru sah Jumaat. Siapa yang sah? Yang salam dalam waktu. Makmum, imam memang salam dalam waktu. Makmum yang salam dalam waktu, semua sah. Jumaat sah dengan syarat 40 orang termasuk imam. 40 orang dalam waktu semua. Dan adapun makmum yang memberi salam di luar waktu, maka batallah Jumaat mereka. Habis, batal Jumaat. Maksud apa batal Jumaat? Tambah lagi 2. Batal Jumaat. Tapi kalau 39 je salam dalam waktu, maka semua batal Jumaat. Maknanya imam tambahlah 3-4. Kalau 40 ke atas salam dalam waktu, yang dalam waktu tu sah. Yang luar waktu tu batal Jumaat, tambah 2 rakaat. Mungkin dapat hukum lah. Tapi kita bukannya tak boleh kata tak beramal macam ni. Tapi dapatlah ilmu kan. Nabi sebut, jika dapat satu ilmu walaupun tidak diamalkan, dan tak mungkin diamalkan, memang tak mungkin diamalkan, tapi belajar, dapat ilmu yang tidak diamalkan, lebih besar pahala daripada 1000 rakaat solat sunat. Cuba bayangkan belajar yang amal. Belajar dan ilmu tu untuk diamal. Yang belajar dapat ilmu tapi tak amal, lebih besar daripada 1000 rakaat solat sunat. Bukan solat fardu lah, solat sunat. Tapi 1000 rakaat lebih besar dengan faham satu masalah je. Ni masalah. Padahal kita tak amal lah. Contoh lain, ada kursus haji. Kita dah pergi haji. Bukan sekali, 3 kali. Orang panggil kita haji sebab 3 kali. Kemudian ada kursus haji.
Dan dia tak teringin pun nak pergi haji dah. Sebab pertama duit tak ada. Yang kedua dah 3 kali dah pergi. Baca Quran lah di luar, sembahyang sunat lah kat luar. Rugi besar. Lahirlah aku nak pilih baca WhatsApp ke baca Quran. Itu baca Quran lah kalau pilih yang tu. Baca surat khabar ke zikir lah. Tapi kalau dibandingkan sembahyang sunat atau baca Quran ke ngaji ilmu, yang ngaji ilmu tu tak amal pun. Belajar untuk dapat ilmu tu tak amal. Lepas tu mati, terkubur dengan kita dalam kubur. Ilmu tu terkubur, tak amal pun. Kalau belajar buat haji, aku dah pertama dah tahu dah haji. Yang kedua aku tak nak pergi lagi, duit pun tak ada dah. Dia pergi sembahyang sunat. Selama ada majlis ilmu tu, dia sembahyang sunat tak berhenti-henti. Agak-agak sampai tak 1000 rakaat? Tak sampai 20 pun. 20 apa, tarawih pun 8. Yang sepatut 11 jadi 8 aja. Patut tarawih 11 sabun witir, tapi 8. Tiba-tiba nak balik, tak banyak mana pun. Lepas tu, sebab apa tujuan dia sembahyang? Tujuan nak pahala. Kalau nak pahala, duduk je lah dalam majlis ilmu. Besar pahala. Sebab tujuan kita baca Quran, tujuan kita sembahyang sunat, sebab nak pahala je. Tiba-tiba ada gandaan lebih 1000 kali. Sembahyang lebih daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Kalau kita tengoklah bulan Ramadan yang paling hebat sekali, orang maksudnya Allah bagusnya dia buat tarawih 20 sebulan, baru 600. Tambah witir tak tambah lagi kan, 3 kali 3 tambah lagi 90, baru 690 rakaat. Tak 1000 lagi. Tambah qabliyah ba'diyah, sehari ada 22. Baru cukup. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat lepas isyak. Campur lagi tarawih, campur lagi witir. Baru cukup, baru lebih 1000 rakaat. Nampak susah nak buat? Susah tak? Belajar dapat satu ilmu walaupun tak amal, dapat dah. Silap-silap setengah jam, sejam aja. Yang tadi tu macam tak boleh nak buat, boleh nak buat lah. Dalam masa itu sebulan baru dapat 1000 lebih. Itu pun rasa macam tak mampu aku nak buat rasanya. Dengan semua solat sunat qabliyah ba'diyah 22 rakaat sehari, buat selama 30 hari, dapat 600-700 rakaat. Lepas tu tarawih dapat 600, campur witir dapat, jadi lebih kurang 1500 rakaat sebulan. Yang ini 1 jam lah kalau faham, mungkin 1 jam, mungkin setengah jam, boleh dapat lebih 1000 rakaat. Lepas tu orang yang tahu fadilat, dia akan belajar tak habis-habis. Saya ada kawan, saya keluar pondok tahun yang ke-11. Saya keluar. Bila saya duduk 7-8 tahun, lepas tu saya keluar pergi pondok, cari kawan. Duduk 3-4 bulan, 5-6 bulan. Lepas tu pindah pondok lain. Nanti orang tanya, boleh mengaku. Padahal pondok sebenar yang 7-8 tahun tu je. Yang tadi tu pergi, pernah tak duduk pondok sik. Pernah, padahal duduk 3 bulan je. Lepas habis belajar tu, standard lah macam tu lah, cari kawan. Lepas saya dah pusing semua, tahun yang ke-11 saya balik kepada kat Kelantan, Pondok Wanilah di Pancu Kemumin. Masa tu patah balik, tengoklah takut-takut kawan-kawan ada. Masih lagi ada. Masa saya keluar tu, dia ada. Dia belajar sekali, masuk sekali dengan saya 1989 sekali. Tahun 99 tahun 2000 macam tu, saya datang balik. Saya nak bagi tahu aku nak balik Ampang lah. Kalau yang kenal nak bagi tahu lah. Lepas ni jarang dah datang Kelantan. Sebelum tu datang juga, pergi 3 bulan, pergi 2 bulan, pergi Perak cari pondok tu, cari pondok ni, cari pondok. Duduk 3 bulan, ambil berkat. Pergi balik, yang masuk dengan saya sekali, sama-sama isi borang, ada lagi. Ketemu duduk sini buat benda, ngaji benda lagi. Ngaji apa lagi? Habis cerita. Belah. Lepas tu kahwin apa semua. Selang 5 tahun ke 6 tahun, dah ada anak dah. Pergi, ada lagi. Last sekali bukan marah lah, jealous lah pula. Aku jealous kau. Rupa-rupanya
Itulah, nak apa lagi? Dia nak belajar. Bila dia tahu kelebihan, itulah jadi dia. Duduk dia kata, buat apa? Nak baca sembahyang sunat buat apa? Nak baca Quran buat apa? Dia kata, nampak macam apa pula? Bagus kan baca Quran ni? Tapi dia buat lebih baik daripada tu. Lebih baik, iaitu duduk untuk ilmu. Fardu kifayah lah, bukan fardu ain. Tu bayangkan, baru berapa kita dapat? Tak amal pun. Lebih 1000 rakaat solat sunat pahalanya. 179, makmum melantik imam yang kedua selepas imam yang pertama memberi salam. Oh, macam mana pula akan datang? Macam mana ni? Makmum masbuk 10 orang naik. Geng-geng sebuk. Geng sebuk 10 orang. Tiba-tiba 9 orang undur ke belakang, jadikan seorang yang sebuk juga jadi imam. Macam mana nak buat? Allah, dia boleh jadikan aku imam. Lepas tu kat depan semua pakat-pakat bersurai. Dia ni lari ke depan ke macam mana? Tak buat, aku tak nak lari ke depan. Langkah ke depan ke macam mana? Ataupun bukan makmum yang undur ke belakang, dia yang ke depan. Depan kosong nampak, oh ramai ni, masa bila lagi nak jadi imam? Geng-geng sebuk, dia pun langkah ke depan. Macam mana? Tu hukum hakam berkaitan dengan perkara tu. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.